Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. Only have one back. Saban tahun pesakit tambah umur makin hari diramai. Amazing to the to a weapon or a drug. Be the outcast, be the backlash of such bodies lack of love. Or you can start speaking. Will hurt you the words to release. Suddenly your skin to the inside and no sunlight. Sometimes a shadow wins. What would if you say what you want to say? Words fall out. Understand, I understand what you want to say. Words fall out. Say, just say, just say, just say, just say. Everybody's been there, everybody's been stared down by the one for the fear and to disappear. Bow down to the mighty, on the ground, holding me tight. Pray that everyone alive show me. I think you'll bring you want to say words, say, you want to say it's all out, say, since our history of silence won't give you anything you want. Your words be anything, but you tell the truth. I'm sad, the words fall out. I'm sad, you want to say, the words fall out. I'm sad, just
It's the little signs that show your child is progressing every day, like when she's making a connection that creates more. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua pagi ni? Sehat Puan. Ya. Alhamdulillah sihat Puan. Korang punya biological clock so far macam mana? Is it okay? Macam saya last year, sebab masa bulan puasa tu saya masih lagi cuti masa tu, cuti panjang. Jadinya memang biological clock memang totally different lah. Maksudnya malam tu tidur lewat tapi bangun awal. And then pagi tu dalam bangun pagi dalam pukul 8, 9, 10, pukul 11 dah tidur balik sekejap. Something macam tu. So memang agak berbeza berbanding kalau bisa kata waktu kerja kan, sebab last year kita bulan puasa tu kita masih lagi PKP kan kalau tak silap. Okay, so you all so far macam mana? You all tidur pukul berapa, bangun pukul berapa untuk bersahur and then tidur balik ke tak ke atau macam mana? Okay, Aus mana Aus? Firdaus. Ada Puan. Okay. So macam mana punya biological clock sekarang? Is it masih sama ataupun berubah sedikit sebanyak? Sekarang ni okey dah sikit kot sebab dah seminggu kan puasa Puan. Apa dia? Sebab dah puasa kan seminggu, so macam okey lah. Dia macam dah biasa dengan jadual puasa ni. Okay. Tak adalah tidur lepas subuh terlajak sampai pukul 12 tengah hari kan? Setakat ni tak ada. Lagi apa? Oh, bagus tu. Okay, so saya rasa ni first time you all puasa dan berada di universiti. Kan? Last year you all sepenuhnya puasa dan beraya dengan family. Betul tak? Kalau tak silap lah, sempat kan you all balik sebelum PKP tu kan? Betul. Betul Puan. So mesti kebanyakan daripada you all mengalami cabaran untuk sesuaikan diri, adaptation, sesuaikan diri dengan suasana dan situasi sekarang. Lebih-lebih lagi bila raya memang confirm dah tak dapat balik kan. You all memang tak boleh balik kan? Tak boleh? Okay. Right, so boleh on camera masing-masing. Okay, so hari ni kita akan start dengan teori baru. Okay. Okay, teori perkembangan kejaya Ginsberg. Saya ambil nota yang Malay senang sikit untuk you all faham and untuk saya explain lah. Okay, tu dia rupa Ginsberg, nampak macam garang dengan kening lebatnya. Okay, lahir 30 April, kalau dia hidup sekarang ni umur dia dah 110 tahun. Okay, by 30 April ni di New York. And then pendidikan PhD daripada Columbia University 1931 hingga 1934, and then pekerjaan profesor di Talmud ni University Talmud. Okay, so teori ni dia adalah hasil usaha pada 4 orang yang melibatkan 4 orang pakar kat situ, spesialis, iaitu Ginsberg, Ezeret dan Hema. Okay, 1951. So teori ni established pada tahun 1951 dan mereka semua daripada bidang ekonomi, sosiologi dan psikologi. Okay. Kombinasi ekonomi, sosiologi dan psikologi ni is very good combination sebab
bila bercakap mengenai kerjaya, kamu sendiri as a counselor kena tahu kedudukan ekonomi sekarang ni. Okay, apa peluang-peluang yang ada sekarang ni dan apa bidang-bidang yang agak sukar untuk berkembang, apa bidang-bidang yang mudah untuk berkembang pada situasi sekarang ni. Okay, as we know sekarang ni macam contohnya kalau dalam arena pekerjaan ataupun arena bisnes, ekonomi, sekarang ni syarikat yang paling kaya dan syarikat yang paling banyak berkembang pesat adalah syarikat yang berkaitan kesihatan. Okay, syarikat yang membekalkan alat-alat kesihatan dan juga yang syarikat yang berkaitan dengan farmakologi, vaccination, semua-semua tu okey, memang mereka tengah kaya raya lah sekarang kan, especially yang keluarkan vaksin tu. Okay. And then, andaian bahawa seseorang bergerak mengikut beberapa peringkat yang berkait dengan antara satu sama lain. Okay, maksudnya kita hidup ni, kita ada peringkat-peringkat kita. Kalau misal kata secara umumnya, peringkat yang you all tahu adalah peringkat bayi, 0 hingga 2 tahun. Then, kanak-kanak, lepas bayi, you jadi kanak-kanak. Okay, yang ini yang you all dah lalui. Okay, lepas kanak-kanak, you all jadi remaja. Remaja dalam lingkungan usia 12 tahun hingga 25 tahun. Okay, and then you all bakal masuki kepada usia dewasa. Okay, and then usia pencen dan sebagainya. Okay, itu dia peringkat-peringkat dalam kehidupan kita. Okay, so nilai keadaan persekitaran, atribut psikologi, peluang pendidikan dan pencapaian memberi kesan kepada proses pemilihan kerjaya. Okey, kalau kita tengok macam Enro dia punya konsep teori dia melihat kepada genetik, kepada psychic, kepada parenting style. Tapi kalau misalnya kata Ginsberg ni, dia tengok kepada nilai, persekitaran, psikologi, peluang pendidikan dan pencapaian yang memberi kesan kepada proses pemilihan kerjaya. Okay, actually Ginsberg ni dia hampir-hampir sama sikit dengan teori Krumboltz. Okay, cuma Krumboltz dia ada definition yang lebih spesifik, okay, compare to Ginsberg ni. Alright, so konsep utama teori ni, yang pertama, pemilihan kerjaya adalah proses perkembangan yang lazim mengambil masa yang panjang atau melebihi 10 tahun. Okay. Pemilihan kerjaya ni kalau you aware sebenarnya, okay, dia bermula daripada kamu sekolah rendah lagi. Okay, daripada sekolah rendah lagi masa tu umur kamu 12 tahun. And actually sekarang ni umur kamu dah lebih kurang 22 tahun, 23 tahun kan. So, maksudnya dah you all sendiri berada pada proses pemilihan kerjaya ni dah 10 tahun dah pun. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab lepas UPSR hari tu, you all nak masuk aliran mana. Dia ada 2 aliran je, okay. Yang sekolah biasa ataupun aliran agama. Okay, yang aliran agama ataupun aliran agama biasanya yang ada tahfiz lah, aliran tahfiz. Okay, so ada 2 tu je. Bermulanya you all punya pemilihan. Okay, pemilihan walaupun kita just pilih untuk penempatan di sekolah, tetapi sebenarnya you memilih juga untuk melihat kepada pendidikan kamu, pada future kamu. Okay, kemudian second, bila kamu berada di crucial, yang agak crucial sikit lah, tak banyak. Masa kamu daripada PT3 nak pergi ke tingkatan 4. Okay, result PT3 tu nak pergi ke tingkatan 4. Okay, kat situ kamu dah mula rasa macam agak risau. Okay, agak risau, agak macam takut kan. Then rasa macam-macam lah kan. Bila nak ambil aliran apa yang kamu kena ambil. Okay.
So and after that SPM lagi crucial sebabnya ramai orang cakap bahawa SPM kalau bagus cerahlah kamu punya masa depan. Kalau tak bagus kuranglah cerahnya. Tapi sebenarnya salah semua tanggapan tu. Okay. So SPM memang agak crucial. Bagi saya sendiri SPM tu penting. Tetapi kalau tidak berjaya di peringkat SPM tak semestinya hidup kamu dah tamat. Okay. So apa nama bila dah habis SPM tu masa tu lah kamu nak pilih sama nak buat diploma ataupun matrikulasi ataupun STPM. Kebanyakan daripada kamu STPM kan? Cuma sedikit je yang matrikulasi, betul tak? Betul. Berapa ramai daripada you all yang matrikulasi kat sini? Ramai ke? So kat sini Seorang tak silap ni. apa dia? Berapa? Seorang kalau tak silap lah. Seorang. Tapi bukan dekat kelas ni lah. Oh ya ke? So semua daripada kamu ni memang semua STPM? STPM diploma. STPM diploma. Menarik. So boleh saya tahu kenapa you all decide nak ambil STPM? Kalau saya Ya. Kalau saya sebab saya tak dapat tawaran diploma. Tapi tawaran lain dapat tak? Semua tak dapat. So apa nama pilihan yang ada adalah STPM. So saya pilih STPM je. Thank you Fahmi. Aziz yang mana ni? Aziz je nama dia kat sini. Ya, saya puan. Ya. So kamu kenapa kamu memilih STPM? Saya macam Fahmi sebab saya dapat UPU, saya ambil jalan mudah, ambil STPM je. Thank you. Intan Azlin. Intan Azlin buka you punya kamera ni pakai handphone ni, takkanlah handphone tak ada kamera kan? Dan duduk kat asrama pula tu. Intan pergi tandas puan. Ya, pergi tandas ke tidur? Ni dia pergi tandas sakit perut. Time-time ni lah kau sakit perut Natasha Aisyah. Ya puan. On kamu punya kamera, kamu guna handphone ni. Kejap puan. Nick Nurmaizatul Akmal. Nick Maizatul Akmal. Tak ada. Wani? Syazwani Kamaluddin. Assalamualaikum Puan. Salam. Saya Intan. Intan. Teruskan Intan. Macam mana tadi soalan Puan? Saya baru masuk Puan. Kenapa pilih STP masa tu? Saya pilih STP. STP pilihan terakhir saya sebenarnya. Dulunya. Saya nak sambung diploma sebenarnya tapi tak dapat. So saya teruskan untuk ambil STP. Yang lain? Intan? Intan ke tadi yang cakap? Saya Intan Puan, tak ada yang cakap. Asal tak buka kamera, duduk asrama kan? Kejap Puan sebab saya buka kamera.
Okay, tadi siapa tadi? Nick Maizatul Akmal. Doktor, Ya. saya ambil STPM sebab saya dapat tawaran poli, lepas tu macam jauh dari rumah kot. Okay, awak orang mana ni? Saya orang Kelantan. Okay, so Terengganu pun jauh daripada rumah juga. Terengganu kan dalam 2 jam atau 2 jam setengah je. Saya dapat poli tu kat Perak rasa. Oh. Lepas tu macam Okay. kos dia tu kos untuk lelaki kot. Kos seni bina apa tu. So tak minat lah kos tu. Okay. So Wani? Saya Puan. Saya Okay. tak dapat matrix dengan UPU, so tak ada choice lain, terpaksa ambil STPM. Sebab kalau nak pergi kat swasta kan, diploma swasta dapat tapi mahal kan, kos. Kalau STPM dia low cost. Okay. So baby tengah apa ni Wani? Tidur? Menyusu. Oh ya ke? So Raya tak balik lah kan? Tak balik. Tak balik. Okay. Alright. So, okay, kebanyakan daripada you all mungkin ada sebab-sebab tertentu. Okay, ada yang tak dapat, tak dapat tawaran and then you pergi kepada STP. And saya rasa ada juga di kalangan you all yang cita-cita dan matlamat kerjaya tu berubah. Okay, daripada sebelum ni, kalau misalnya kata sebelum ni masa SPM tu, okay, you all berada dalam bidang-bidang tertentu and then sometimes ada yang dah letakkan, okay, saya nak jadi ni, nak jadi ni, nak jadi ni. Tapi bila tak dapat tawaran and then terpaksa masuk STPM and then STPM pun dia ada limit juga untuk course kan. Jadi kat situ ada perubahan dan kebanyakannya melakukan perubahan yang besar semasa perpindahan antara SPM kepada STPM dan STPM kepada universiti. Okay, sebab tu kalau misalnya kata kamu berada kat universiti as a counsellor, nanti kalau misalnya kata kamu buat sesi ke apa, satu perkara biasa bagi kamu bila berjumpa dengan pelajar yang kata saya tak minat lah kos ni, saya nak tukar kos lah, saya nak ni nak, macam seolah-olah tak mahu berada pada kos tersebut. Okay, banyak termasuklah dalam kos counselling sendiri. Okay, ada yang tak minat juga dan ada yang nak keluar daripada kos. Tapi basically as a counsellor yang berada kat universiti, you kena tahu apa peraturan universiti kalau misalnya kata nak tukar kos. Sebenarnya boleh tukar kos and then dengan ada beberapa syarat lah. Jadi macam kalau misalnya pelajar sekalipun, kayak you all contohnya, you all berada pada semester ketiga and then you all nak tukar kos. Then boleh, tak ada masalah. Tapi kita kena tengok you all punya kelayakan, tengok you all punya kos dan sebagainya. Okay, so start daripada lepas SPM, group kamu ni telah mengalami satu tempoh yang agak yang agak macam ni, pemilihan kerjaya yang agak macam mendesak something macam tu, okay? Yang mana bila you all buat STP mungkin ada perubahan dalam you all punya cita-cita, so kat situ you dah mula tukar you punya pemilihan kerjaya asal. Kemudian bila dah STP dah dapat result, then kat situ pun ada lagi pertukaran kerjaya. So pemilihan kerjaya ni adalah satu proses yang sangat panjang, okay? Sampailah nanti satu masa bila kamu dah betul-betul kenal siapa diri kamu, then kamu nak buat apa yang kamu nak, so then you akan start dengan kerjaya tersebut. Okay, so saya tak hairan bila kata kita ada 50 lebih kat sini pelajar, okay, dalam satu kelas ni. Tidak hairan bagi saya kalau saya jumpa kamu suatu masa nanti kamu bukan dalam bidang counselling. Okay, tak hairan. Even yang lain pun
di dalam bidang ini, tapi belum tentu dia akan berada dalam bidang tu sehingga ke orang kata waktu bersara dia. Okay, sometimes because of berbagai faktor. Okay, antaranya macam ekonomi, tengok keadaan ekonomi, keadaan peluang kerjaya, keadaan family. So itu yang menyebabkan semua tu berubah. Okay, cuma mungkin ada segelintirnya yang insyaAllah saya doakan supaya, bukan segelintir, saya doakan semua di kalangan kamu ni kalau boleh berjaya mengikut pada bidang yang kamu minat, mengikut kerja yang kamu suka. Okay, sebab kenapa saya cakap macam tu, penting bila kita ada passion on kerjaya kita sendiri. Okay, kalau tak ada, it will be give disaster pada orang lain sebenarnya. For example, kalau misalnya kata kamu ada knowledge on counselling tapi kamu tak ada macam compassion, tak ada keberanian, tak ada keyakinan diri. So macam mana nak bantu klien? Jadi banyak kriteria dalam diri tu dibentuk oleh siapa yang you nak jaga. Okay. Proses pemindahan kerjaya akan berakhir apabila wujud kompromi di antara minat, kebolehan, nilai dengan peluang-peluang, iaitu wujud kesesuaian diri dan keperluan pekerjaan. Okey, ini kalau bagi Ginsberg, bila seseorang tu dah dapat pilih kerja yang yang dapat melihat pada kombinasi minat, kebolehan dan nilai, maka kat situ memang you all dah pilih kerjaya yang betul-betul fit dengan you all. Okay, kesesuaian diri dan keperluan pekerjaan. Tapi bagi saya minat, kebolehan, nilai dan peluang yang wujud ni sebenarnya dia masih lagi boleh berubah walaupun kita berada pada satu bidang tu. Okay, for example macam contoh saya sendiri, okay, saya dah jadi counsellor, saya masih lagi dalam bidang counsellor tetapi bidang tugas dan fokus kerja berbeza, okay, dalam bidang counselling. Okay, so masa habis graduate, seusia kamu kalau tak silap 22 tahun masa tu, saya graduate terus dapat posting sebagai guru dekat SBP. And then kat situ okay, kita dah firm dah I am counsellor. Okay, yang itu memang saya pegang sampai sekarang lah. Sekarang pun saya adalah counsellor. Okay, cuma bidang tugas tu berubah. Okay, kalau dulu jadi counsellor di sekolah, fokus pada pelajar sekolah. And then jadi counsellor kat universiti, fokus pada pelajar universiti dan juga pada staff universiti. So bidang tugas tu berbeza sedikit tapi bidang kita masih sama, counselling. Okay, kemudian berpindah kepada pensyarah. So bila pensyarah ni lain pula kerjanya dengan counsellor. Okay, tetapi masih berada dalam bidang tersebut. Okay, so pada saya proses pemilihan kerjaya tu still berterusan. Okay, still berterusan. Okay, yang keempat ni terdapat 3 peringkat perkembangan kerjaya. Okay, that's why saya kata last week, kalau Ginsberg ni memang dia akan lihat sehingga ke 20 tahun, usia 20 tahun sebab usia 20 tahun ni lah bagi mereka lihat usia ni sudah pun membuat pemilihan kerjaya yang pasti untuk diri dia sendiri. Okay, so dia ada peringkat fantasi 6 hingga 11 tahun, percubaan dan realistik. Okey, percubaan ni nanti kita tengoklah mungkin. Okey, konsep-konsep utama teori. Okey, peringkat perkembangan kerjaya. Kita tengok fantasi ni, individu berumur 6 hingga 11 tahun. Iaitu dia berorientasikan permainan dan peniruan orang dewasa.
Okay, sebab tu kalau misal kata, kalau kamu tengok adik-adik kamu ataupun kanak-kanak di sekitar kamu, 6 hingga 11 tahun ni mereka masih lagi dalam proses mencari maklumat, mereka masih lagi proses cuba memahami, especially bagi yang macam, kalau macam sekarang ni semua orang ada kemudahan kan, internet, tengok TV. Sometimes bila saya tengok TV dengan anak saya, dia akan tanya, oh okey, oh macam ni ke kerja doktor? Contoh saya bawa dia tengok cerita New Amsterdam. Okay, yang cerita tu dia cerita pasal doktor kan, doktor-doktor semua ni. So bila tengok macam tu, bila anak saya dalam lingkungan 6 tahun tu dengan yang 9 tahun, memang dia akan tanya, oh macam ni ke kerja doktor? Macam ni ke something? Pasti akan ada Q&A sebab mereka nak explore kan. Sebabnya mak ayah dia bukan doktor. Jadi bagi dia doktor tu macam satu yang agak not really strange sebabnya diorang memang dah biasa pun jumpa doktor daripada kecil sampai ke besar. Okay, bila ada appointment dia jumpa doktor. Tapi bila tengok kepada siaran TV tu, drama tu dia jadi lebih memahami situ. So peranan dan tanggungjawab ibu bapa pula nak explain dekat anak-anak. Okay, and another thing kalau sometimes memang selalu juga saya tengok cerita-cerita superhero dengan anak-anak kan. Okay. That one is very difficult untuk clarify dengan diorang. Okay. Contohlah bila diorang kata, bila tengok cerita pasal Agent Ali the movie ke ataupun Agent Ali the series ke, Bobo Boy the series kan. Macam diorang tahu benda tu fantasi. Okay, kita kena explain bahawa benda tu fantasi, and bila diorang tahu benda tu fantasi, then dia nampak lah, dia just tengok, sekadar tengok, and then tak adalah dia tanya lagi sebab memang realitinya perkara tu tak betul. Macam tu. Okay. So sometimes diorang ada juga rasa macam nak tahu juga kenapa tak ada hero dekat sini. So kat situlah kita bagi pendedahan kepada kerjaya-kerjaya lain yang berkaitan dengan heroic person, as a heroic person. Contoh macam frontliners, okay? Dia boleh jadi polis, tentera, tentera udara, pilot yang bekerja dengan tentera lah. And then bomber, doktor, something macam tu, okay? So kita explain kat dia, okay, ini adalah antara hero-heronya apabila berlaku something bencana macam sekarang ni, wabak dan sebagainya. Okay, so and then bila saya tengok cerita Upin Ipin, okay, so dia ada Cikgu Jasmine kan. Cikgu Jasmine, Cikgu Melati kalau tak silap ni. Cikgu siapa yang tak pakai tudung tu, cikgu siapa nama dia? Tak ingat. So kat situ dia tanya berkenaan dengan kerjaya sebagai seorang guru. So bila macam tu kadang-kadang bila kita tengok dia bermain tu, dia kadang-kadang melakonkan semula apa yang ada dekat movie tu untuk tengok ada kerjaya yang sedang dia main. Okay, it's very good. So bila adik-adik kamu sedang berfantasi begitu, galakkan mereka dan berikan mereka maklumat berkenaan dengan kerjaya-kerjaya tersebut. Okay, and then percubaan. Peringkat percubaan ni dia ada 3-4 peringkat lain, okay, iaitu peringkat minat iaitu 11 hingga 13 tahun. Masa budak umur 11 hingga 13 tahun ni memang mereka terlalu banyak curious, and then masa tu memang mereka mencari maklumat dengan apa yang ada. Macam budak zaman sekarang ni, kalau saya tengok anak saya sendiri, diorang ada YouTube, so diorang ada TV, Astro, diorang ada Netflix, and then diorang ada saya selalu bawa mereka kalau dulu sebelum COVID ni, memang saya selalu bawa mereka ke tempat-tempat yang berbeza lah. Contoh, okay, kat universiti ni mereka dah nampak, okay, this is university environment. And then ke hospital, rumah anak yatim, and then dekat bandar-bandar besar tu kan, saja sightseeing dengan diorang, naik train, komuter,
bawa diorang pergi airport. So mereka nampak kat situ tau, keperluan pekerjaannya kat situ. So basically macam I don't know, mungkin sebab saya kaunselor kerjaya kot, jadi saya banyak train anak saya daripada kecil, tengok kat mana mereka punya mereka punya minat dan juga mereka punya knowledge lah berkenaan dengan tu. Okay, one thing yang saya nak share tentang anak sulung saya, sekarang dia 15 tahun. Daripada kecil lagi, start 6 tahun tu, dia dah berfantasi dia nak jadi pilot. Okay, memang dia nak jadi pilot. And then dia very excellent on science dan juga maths. Okay, English. Tapi bahasa Melayu, cukup-cukup makan lah. Boleh lah, tapi okay lah. And then, bila dia umur 11 tahun, masa tu baru dia tahu dia rabun. So memang agak frustrated bagi dia, memang nampak lah, memang nampak sangat. Sebab saya beritahu kat dia, okay, pilot tak boleh rabun, kena jaga mata something macam tu. Tapi yelah keturunan kan. And then dia rabun masa tu, and then dia mengambil sedikit masa juga untuk terima keadaan tu, and then dia create another, saya sendiri bantu dia untuk dapatkan another views of bidang-bidang tertentu. So masa tu kebetulan saya jumpa dengan anak saya, memang yang sulung tu, yang 15 tahun tu, dia daripada umur dia 4 tahun dia dah start buat origami. Okay, which is dia punya psychomotor very excellent. So bila dia start buat origami, sampailah ke 4D origami memang dia boleh buat. Okay, daripada umur 4 tahun sampai 11 tahun tu macam-macam dah origami dia buat. Okay, even dia dah hafal dah step-step semua tu. So banyak hasil dia ke situ. And then memang dia akan jadi semakin advance lah. Okay, sampai satu tahap dia suruh saya beli barang-barang something like macam agak mahal juga sebab dia melibatkan engineering punya bahan kan. Okay, so masa dia umur 11 tahun tu, 12 tahun UPSR. After UPSR tu saya jumpa dengan seorang cikgu, bukan cikgu lah, dia actually engineer, robotic engineering. Okay, dalam bidang robotic engineering. So then bila kita orang pergi tengok kat Dewan tu, tengok berkenaan dengan robot, dia macam berminat. So bila dia berminat kat situ, saya pun buat macam minta tuition ataupun kelas untuk macam penuhi masa dia selepas UPSR tu. So buatlah, bayarlah semua-semua tu, and then dia belajar dalam bidang robotik masa umur dia lepas UPSR tu. So bila dia belajar dengan dengan brother tu, banyaklah dia sampai package tu, package pengajaran tu sampai dia boleh buat pergerakan robot. Okay, dengan setting komputer semua tu dengan robot tu sendiri. Okay, ada video dia hasilkan robot ayam tapi jalan terbalik. So for the first trial, ayam tu jalan mengundur. Okay, tak apa. So and then at last dia boleh dapat jalan ke depan, tapi jalan ke depan sambil mematuk pula. Sebab programming is quite difficult sebenarnya untuk budak 12 tahun kan. Tapi pada saya itu adalah satu pencapaian yang sangat fantastic lah untuk saya kan, pada budak umur 12 tahun. So after that dia clarify that dia memang minat untuk pergi ke bidang robotik. So right now memang dia punya aim adalah nak buat engineering dalam robotic engineering, something macam tu. So different dengan anak saya nombor 2, masa dia pergi kepada program robotik tu, saya masukkan sekali anak saya nombor 2. Memang nampak perbezaan minat dia, memang nampak ketara. Okay, which is yang nombor 2 memang tak minat ke arah tu, rupanya dia minat memasak. So saya pun okay lah. So kita pun bagilah dia segala maklumat yang perlu untuk menjadi seorang chef. Okay, so basically umur 12 tahun they knows where they want to go. Okay, so tapi lepas ni mungkin akan berubah. Okay, mungkin akan berubah.
minat mereka mungkin akan berubah dan sebagainya. Yang itu saya takkan halang ataupun takkan stick dengan minat yang ada sekarang ni. Dia akan berubah. Cuma sejauh mana perubahan tu kita tak akan tahu. So just jadi seorang yang menggalakkan dan memudahkan sahaja urusan mereka. So I reminds you satu hari nanti you akan berdepan dengan klien-klien yang macam ni dan bantu mereka sebaik mungkin untuk mereka cari mereka punya passion. Okay. Termasuklah you all punya family and then suatu hari nanti you all akan jadi mak, jadi ayah pada anak-anak. So berikan maklumat ni, berikan bawa mereka untuk melihat dan sebagainya tu dapat membantu mereka untuk lebih yakin tentang kebolehan diri dan personality mereka. So, secara tak langsung bila tengok kepada minat mereka, personality mereka pun seolah-olah turut sama dalam minat dia tu. Okay, macam contoh anak saya nak jadi chef tu, tengok dia punya minat bila bercakap, dia bersosial tu very good. Compare to abang dia not very good in social. So, it's very different. Very different. Okay, so itu saja pesanan penaja untuk kamu nanti akan datang. Okay. Alright, so minat tu memang akan nampak pada umur 11 hingga 13 tahun tetapi boleh berubah. Okay, tengok balik pada sejarah hidup kamu. Minat kamu berubah tak? Nanti kalau tak berubah, it's very good. Kalau berubah pun very good. Sebab at least you know apa minat kamu. Okay, kebolehan tersebut bila dah ada minat, dia dah ada kebolehan. So kebolehan tersebut akan berkembang pada usia 13 hingga 14 tahun. Okay, so bila dah ada kebolehan dan dah ada minat, nilai pun akan berkembang pada usia 15 hingga 16 tahun. Kenapa nilai tu dia lambat sikit ada? Sebabnya umur 15-16 tahun ni adalah umur yang standard bagi usia remaja, dia dah pergi ke arah kata pemikiran yang lebih matang. Okay, macam you all dululah, kalau kita tengok cara you all bercakap masa tingkatan 1 beza dengan cara you all bercakap masa tingkatan 4 kan. Okay, and then peralihan. Okay, peralihan ni 17 tahun ni lah yang orang kata satu condition yang agak crucial bagi setiap individu sebenarnya. Sebab bila dia dapat capai matlamat dia lepas SPM, dia rasa macam okay, tapi kalau tak dapat capai, kat situ ada perubahan yang agak ketara dalam diri. Macam contoh kamu dulu, kamu aim untuk certain pekerjaan kan. Tapi bila tak dapat masuk, masing-masing kata tak dapat tawaran diploma kata tadi kan. Bila tak dapat tawaran diploma, you all terpaksa pergi kepada STPM, which is mungkin bidang lain dan sebagainya. So kat situlah berlakunya peralihan. Bergantung juga kepada result dalam ni halah sebab kebanyakan negara umur 17 tahun mengambil peperiksaan besar di negara masing-masing. Okay. Okay, so realistik berumur antara 17 hingga 20 tahun. Okay. Masa ni you all buat dalam usia kamu sekarang, kamu baru melepasi situasi ni tapi saya rasa kemungkinan besar kamu masih lagi berada pada peringkat ni. Okay, kamu menjelajah career ataupun kejaya-kejaya yang kamu rasa kamu nak pergi. And then kat situ kamu melihat apa kebolehan kamu dan kebolehan yang boleh dibentuk. And then determination, ketentuan. Apa yang kamu tentukan untuk pemilihan kejaya yang seterusnya. Okay. Faham setakat ni? Ini penting untuk you all faham sebabnya you all mungkin akan confuse bila you all dah start belajar super. Okay, sebab peringkat perkembangan kejaya bagi Deans berbeza dengan super. Alright. Okay, so yang ni saya dah explain dah tadi. Okay, so apa kekuatan teori ni? Kekuatan teori ni dia memfokuskan perhatian kepada kepentingan faktor ekonomi dalam perkembangan kejaya. Okay, so
mereka lihat juga pada perkembangan kejaya untuk ekonomi ni. Bila kita bila kita discuss dengan klien lah. Okay, and then kelemahan teori. Teori ni bukan bersandar kepada kajian yang menyeluruh tetapi lebih kepada sedikit kajian yang dibuat secara keseluruhan. Okay, fokus kepada pemilihan kejaya tanpa melihat pada penyesuaian kejaya. Yang ini sebab kita lihat pada individu saja sepenuhnya. Okay, tidak menjelaskan konsep kompromi jika wujud ketidakserasian untuk menyeimbangkan pilihan kejaya pada seseorang. Okay, so aplikasi teori tak ada. Alright, so rumusan dalam Ginzburg ni apa yang kamu perlu faham adalah proses pemilihan kejaya ni dia berubah dari masa ke semasa. Okay. Yeah. Okay. Merupakan pilihan semasa pada ketika itu. Okay, nilai keadaan persekitaran sebenar, atribut psikologi, peluang pendidikan dan pencapaian adalah faktor yang diambil kira masa proses pemilihan kejaya itu. Okay, terdapat 3 peringkat utama, fantasi, percubaan dan realistik, and then proses pemilihan kejaya akan berakhir apabila wujud kompromi antara minat, kebolehan, nilai dan peluang-peluang wujud di persekitaran. Okay. So, itu topik kita hari ni. Saya nak bawa awak tengok cerita. Okay, enjoy guys. Sebab Fahmi kata dia tak pernah tengok cerita Upin Ipin kan? Ya ke Fahmi? Saya pun layan Upin Ipin tau. Kami tipu. Kan? Macam tak betul je tu. Bagus Upin Ipin kalau dibagi tunjuk pada anak-anak sebab dia bercerita mengenai realiti hidup di kampung. Sebab bila saya tengok Upin Ipin memang saya ingat sangat zaman kecil saya. Puan tak dengar sangat. Tak dengar? Slow sikit suaranya. Sekejap. Apa dia? Tengok. Lagi hebat. Hebat kan? Hebat. Ini ada kipas. Mesti. Tengoklah siapa punya. Tak payah susah-susah tiup macam korang.
Mari murid-murid, duduk. Apa lagu Isan? Apa tu? Hai. Kita. Hari ni kita nak cakap pasal cita-cita. Siapa tahu apa tu cita-cita? Cerita? Saya suka cerita-cerita, cikgu. Cacit bukan cerita. Cita-cita. Maksudnya, besar nanti kamu nak jadi apa? Ya, Meme? Jadi cikgu. Maksud Meme, cita-cita dia nak jadi seorang guru. Cikgu, saya jadi guru. Tak, saya tak ajar orang jadi pandai. Ya, orang pandai macam mana? Kena marahlah. Tak boleh. Orang pasti sabar, Mak. Sabar pandai. Kalau macam tu, aku pun nak jadi guru lah. Mengira pun tak tahu. Makan saja. Murid, untuk kerja rumah hari ni, cikgu nak kamu semua lukis cita-cita kamu. Boleh? Boleh. Itu dah orang jaga. Oh. Kakak nak jadi doktor. Ha? Doktor? Ha? Kau ubat ni semalam. Nak tengok? Kan sakit? Siapa yang susah? Adik, orang nak jumpa doktor sekarang menjaga. Ish, orang sakit nanti. Siap kau. Pelogi. Tak habis-habis mendakat. Cita-cita Opa. Ya Opa lah. Jadi Opa tu bukan cita-cita. Opa nak tanya. Cita-cita cucu Opa. Tahu? Cita Opa. Kenapa kena ada cita-cita? Karena bermain. Itu je lah yang kau tahu. Opa nak tanya. Apa cita-cita cucu Opa? Cita Opa. Kenapa kena ada cita-cita? Hidup ni mesti ada cita-cita. Tengok Kak Ros. Rajin belajar sebab cita-cita dia nak jadi doktor. Kamu berdua pun mestilah ada. Mesti Opa. Ya. Anak tahu. Kau nak jadi apa bila besar nanti? Nak makan air minum banyak-banyak. Kau ni, tu bukan cita-cita. Habis tu, kamu punya lukisan? Boleh. Tengok saya punya. Saya dah tahu dah. Kamu punya? Malulah Meme. Orang tak pandai
lagi murid-murid. Keluarkan kerja rumah masing-masing. Sekarang, cikgu mahu kamu semua datang ke depan dan ceritakan cita-cita kamu. Insan, ke depan. Tunjukkan lukisan kamu. Boleh. Kita kacaukan mentega dengan telur. Lepas tu, kita masukkan gula. Masukkan gula-gula ni sekali. Kita taruh coklat juga. Berapa? Lepas semua dah siap, masukkan dalam ketua. Sekarang kita tunggu. Dah siap. Kenyang, hati pun senang. Isa nak jadi tukang masak yang terkenal. Bagus tu. Tapi, kena kurangkan gula dalam makanan. Makanan manis boleh merosakkan gigi. Seelok-eloknya, kita masak makanan yang berhasiat dan seimbang. Boleh, Ihsan? Boleh, cikgu. Masalah apa pula? Kamu pula. Apa tu? Cita-cita saya lah. Jatuh pada tak bersih pun. Kenapa Fizi nak jadi tukang angkat sampah? Bila sampah tak ada, semua tu bersih. Barulah sihat. Bagus niat kamu tu, Fizi. Murid-murid, tak kisahlah apa kerja tu. Asalkan dia pekerjaan yang baik. Cuba kamu fikir. Kalau tak ada tukang angkat sampah, siapa yang nak bersihkan sampah nanti? Faham semua? Najib, kamu pula. Cita-cita saya. Boleh jadi polis ke?
Tahu je lah jadi. Kamu tengok, tengok. Nampaknya perempuan tersebut telah ditangkap oleh pihak polis. Kapten Singh melaporkan dari tempat kejadian merompak. Pandai-pandai tupai melompat. Polis lagi pandai lompat. Maknanya kamu nak jadi wartawan, betul? Betul, cikgu. Wartawan. Marvelous, marvelous. Semua keluar TV. Hari-hari keluar TV. Oh, kawan tengok, tengok. Hari-hari kita Kapten Singh. Bagus tu. Tapi jadilah wartawan yang bertanggungjawab. Maksudnya kena melaporkan cerita yang betul. Terima kasih, Darjit. Itu je. Tahu, Ipin? Ipin? Sekarang kamu berdua pula cerita. Dulu. Kau lah. Cikgu Jasmine panggil kau. Dua-dua. Kenapa Ipin nak buat roket? Pak, kalau Ipin nak pergi angkasa, dia nak ada roket. Kita boleh pergi sama-sama. Boleh aku ikut naik roket? Boleh. Buat orang je. Bulik-bulik, cita-cita Ipin nak jadi angkasawan. Senang tu. Negara kita baru seorang je yang sampai angkasa. Lepas ni saya, cikgu. Terus. Ipin tak buat roket, kena jadi jurutera. Berdua boleh duduk. Murid-murid, cita-cita kamu semuanya bagus. Jadi, cikgu harap kamu belajar rajin-rajin supaya dapat mencapai cita-cita kamu. Kalau malas belajar dan tak berusaha, cita-cita tu akan jadi angan-angan saja. Faham? Sekarang, pergi tampal lukisan kamu di belakang kelas. Okay, so itulah realiti tadi kan. Realiti masa kamu kecil tu macam mana cara kamu tetapkan apa nama? Macam mana kamu tetapkan you all punya
cita-cita. Okay. Okay, so saya nak masuk sedikit mengenai teori super. Nurliana Diana, you angkat tangan nak cakap apa-apa ke? Okay, so teori perkembangan kerjaya super. Ini orang yang paling terkenal lah sampai sekarang ni, memang dia dikenali. Okay. Donald E. Super ni daripada US. And then pendidikan dia Bachelor Ekonomi dan PhD. Dalam bimbingan dan psikologi pendidikan tahun 1940. Okay. Oh pula 1940. Nak kena check balik sama ada 1940 ataupun 1970. Sebab dia lahir tahun 1952. Okay. Okay, so latar belakang teori ni teori super ni banyak digunakan, okay, di research and then kaunselor-kaunselor pun banyak menggunakan teori ni sebab pada saya teori ni lengkap dan melihat kepada banyak perkara, okay. Alright, so teori ni dalam pemilihan kerjaya membuat pilihan yang tepat dan sesuai, okay, akan menghasilkan kepuasan kerjaya, okay. So dia melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan kerjaya, ekonomi, sosial dan psikologi, and then penyataan diri, kendiri, kekuatan dan kelemahan, okay. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang semakin berkembang, apa pengetahuan dan kelemahan yang semakin berkembang dalam konsep kendiri itu adalah tengok kepada aspek kematangan fizikal, mental, emosi diri, bakat semula jadi, minat, nilai kendiri moral dan etika kendiri keluarga, kendiri sosial, tingkah laku dan keputusan kendiri, kepuasan kendiri. Okay, so kalau kita tengok kepada dalam diri dia tu sendiri, semua perkara dilihat dalam teori ni. Okay, termasuk kepada keluarga, termasuk kepada macam mana dia bertindak dan react dia kepada orang lain, tingkah laku dia dan sebagainya. Okay, so bila lihat kepada aspek kematangan semua-semua tu, pada pengetahuan mengenai diri kamu, pada diri sendiri tu, so boleh buat penilaian terhadap diri sendiri iaitu kekuatan dan kelemahan. Okay. Alright. Kita tengok dalam latar belakang teori ni, konsep kendiri merupakan penilaian kendiri secara sedar ataupun tidak dan akan terus mencari kelemahan dan bertindak mengikut kemampuan diri. Okay. So itu yang diklasifikasikan oleh super berkenaan dengan konsep kendiri. Okay. Iaitu kamu nilai diri kamu sendiri. Okay. Dan terus cari dan cuba faham tentang diri kamu sendiri. Okay. Individu yang mempunyai konsep kendiri yang positif dikaitkan dengan pencapaian akademik yang tinggi. Okay, pemilihan kerjaya yang baik serta gaya kepimpinan yang cemerlang. Okay, yang ini dia assume and predict. Okay,
Dia mempunyai apa nama bila tapi apa nama suatu perkara yang biasa dan normal, bila seseorang tu selalu berfikiran positif, secara tak langsung dia akan membawa kepada apa nama, tindak tanduk positif juga dalam diri dia. Okay. Alright. Individu yang mempunyai konsep diri negatif dikaitkan dengan pencapaian akademik rendah, kerjaya dan kurang baik dan stabil, serta gaya kepimpinan yang lemah dan kocak-kacir. Okay, yang ni kalau misalnya kata konsep diri negatif. So dia berkorelasi di situ. Okey, konsep diri akan sentiasa berkembang menuju kematangan berdasarkan penerokaan, pengalaman dan pengetahuan. Okey, so kadang-kadang kita tak boleh nak judge orang kata, oh dia ni muda lagi, tak boleh nak buat kerja lah, apalah, tak boleh judge macam tu. Okey, so kita gain our knowledge, gain our maturity kat situ. Alright, and then perkembangan konsep diri boleh dibimbing dengan bantuan pakar dan adalah proses interaksi dengan persekitarannya. Okay, so ini konsep teori dia. Okay, elemen asas bagi teori super ni, dia melihat pada corak kebolehan bekerja, identifikasi dan model peranan, kesinambungan penyesuaian, peringkat-peringkat kehidupan, corak kerjaya, perbezaan individu. So semua ini diambil kira dalam apabila kita melihat pada seorang individu tu. Okay. Kalau misalnya kamu buat sesi dengan klien, so ini semua kamu kena tengok. Alright. So konsep utama dia, okay, apa perbezaan individu? Okay, dari segi minat, kecenderungan, kebolehan dan personality. Okay, so this is very individuality. Even kalau misalnya kata kamu dibesarkan dalam bumbung yang sama, dilahirkan oleh mak ayah yang sama, kamu tetap ada perbezaan antara kamu dengan adik-beradik lain dan antara kamu dengan rakan-rakan sekolah kamu. Okay. Potensi yang pelbagai, okay, kepelbagaian kemampuan dalam keupayaan untuk berjaya mencapai kepuasan diri. Okay. Potensi yang pelbagai ni kita kena tengok kepada klien kita, kepelbagaian potensi dia. Sometimes klien tak sedar tentang perkara ni. Okay, kita perlu bantu dia untuk melihat perkara tu. Okay. Macam sebagai contoh seseorang tu memang sangat passion dengan dia punya apa nama, dia sangat macam fascinating, dia macam dia macam minat betul-betul lah, macam sangat kecenderungan dia tu memang nampak sangat lah kan bagi seseorang individu tu, bagi dia ni. So contohnya dia nak jadi chef kerana dia minat dalam dia tunjukkan dia punya minat dalam bahan-bahan makanan, bahan-bahan mentah, bahan-bahan datang, macam mana nak proses semua tu. So bila dia menunjukkan minat kat situ dan kebolehan dia dalam melihat mengatur proses memasak dan sebagainya tu, itu yang akan jadi dia punya base kekuatan dalam diri dia untuk meneruskan dalam kerjaya tersebut. Okay, so contoh kamu tengok tak MasterChef? Siapa tengok MasterChef ni dah lama dah. Tengok puan, tengok. Tengok puan, tengok. Okay, korang tengok tak dia punya chef tu, siapa nama dia? Tengok aku tengok. Lupa. Dia punya yang 3 orang chef tu. Chef Siapa nama dia? Adu. Chef Adu. Roslim berapa tahu nama dia. Oh, Chef Adu. Alah, hai, buat apa saya tak ingat nama dia. Alah, yang Yang tu orang Chef Adu. Yang Malaysia punya ke puan? dia ada yang gemuk seorang tu, yang gemuk berjambang.
tu Ni yang Malaysia ya punya apa? Malaysia Masterchef Chef Joe. dah lama kan. Saya tengok Amerika. Okay, cuba kalau kamu tengok bila dia tengok orang memasak macam mana gaya dia. Dia tahu orang ambil bahan ni untuk buat apa dan sebagainya. And then saya suka bila time dia komen. Dia komen sekali dengan struktur makanan tu sendiri, masakan tu sendiri, and then presentation. So semua tu memang very nice lah sebab kita boleh nampak tau bila seseorang tu minat dalam bidang tersebut, and then nampaklah kesungguhan dia. Okay, and then kita tengok kepada corak kebolehan bekerja. Pekerjaan mempunyai corak dan ciri tertentu yang didasari oleh kebolehan, minat dan trait-trait personality. Okay, kalau misal kata contoh pekerjaan dalam sesuatu pekerjaan tu dia perlu ada minat dan juga kesesuaian trait personality tu. Okay, yang sesuai untuk kerjaya tersebut. Contoh kalau kamu tengok juri yang dekat MasterChef tu kan. Juri MasterChef tu apa dia punya personality mereka? Minat dia memang kita boleh nampak kan. So apa personality dia? Dia sangat teliti, dia macam memberi tunjuk ajar tu, and then bila dia komen pun dia ada critical thinking punya komen, and then sabar dengan kerenah-kerenah daripada peserta-peserta masa tu, and then dia punya knowledge. So dan diorang mempunyai personality yang lebih kurang, okay, lebih kurang je. Kalau kita tengok macam dia macam ramah dan sebagainya kan. Macam kalau chef ni kebanyakannya memang jenis yang agak dia bukanlah orang yang pendiam. Bukan kategori orang yang pendiam kalau chef ni. Alright. So yang keempat, identifikasi dan model peranan. Pemilihan kerjaya banyak dipengaruhi oleh peranan model atau individu-individu yang signifikan yang menjadi asas kepada permainan zaman kanak-kanak. Okay. So yang ini dalam teori Ginsberg tadi pun dia tengok pada fantasi kan. Okay. Tapi kalau teori trait and factor ni dia tengok pada identifikasi dan model peranan. Okay. Okay, so kemudian kesinambungan dan penyesuaian. Okay, peringkat-peringkat dalam perkembangan kehidupan bermula dari peringkat pertumbuhan, penerokaan, pemantapan, pengekalan dan penurunan. Okay, dia ada 5 peringkat ni, nanti kita akan explore dengan lebih dalam. Okay, peringkat-peringkat kehidupan ni dia menekankan tentang tahap perkembangan kerjaya seperti pertumbuhan, penerokaan, pewujudan, pemeliharaan atau pengekalan. Okay, and then corak kerjaya yang akan dibincangkan nanti juga, peringkat pekerjaan yang dicapai dan urutannya, kekerapan jangka masa pekerjaan, percubaan dan sebagainya. Okay, so yang ini kita akan discuss nanti. Actually ini antara yang saya nak kamu buat yang masa awal hari tu. Okay, yang kamu buat awal hari tu. So saya nak kamu relatekan dengan teori ni. Sebab dia sangat sangat spesifik. Then saya harap teori ni dapat membantu kamu untuk mencari siapa diri kamu dan apa kerjaya kamu waktu akan datang. Alright, so peringkat-peringkat ni saya akan explain esok. Okay, sebab saya just nak explain berkenaan dengan peringkat ni saja. Sebab dia banyak penerangan berkenaan dengan perkara ni. Okay, so ada apa-apa nak tanya sebelum saya habiskan kelas hari ni? Puan, saya nak tanya. Ya. Kalau macam kita orang kan duduk dekat asrama ni macam susah nak keluar kan. Jadi nak jumpa klien untuk buat sesi tu macam payah sikit. Lepas tu kat dalam asrama ni pula jenis yang student yang tak percaya kat kaunselor. Macam mana boleh jadi macam tu? Ada Saya tak isu tahu. ke? Saya tak tahulah Puan.
yelah kadang-kadang saya baca juga gosip-gosip diorang dekat apa nama, dekat Facebook mana tu? Confession, UMT confession. PMT Confession. Hmm. Tapi saya rasa kat dalam asrama tu ada 1,000 lebih kan pelajar. Takkanlah semua tak percaya kaunselor kot. Dah cari tapi itulah. Okay, you all memang tak boleh keluar ke? Boleh tapi macam ada had kot kalau tak silap. Had apa tu? Dia macam kena ikut SOP jugalah. Tapi nak jumpa orang kat luar tu macam tak berani sangat. Macam mana nak cakap? Jadinya macam mana?